أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kita diberi kemudahan, nikmat dan rahmatnya dan juga kesihatan kita terutama daripada penyakit-penyakit yang berbahaya kepada kita yang sedang merebak di seluruh dunia. Sampai sekarang ni sudah 100 juta lebih orang-orang yang kena ditimpa penyakit COVID-19 dan mati 2 juta lebih dah. Maka di negeri kita pun masih lagi berhari akak 300 dan Malaysia akak 1,000 kemarin 5,700 lebih di Malaysia. Itulah kedudukan musibah yang Allah Subhanahu wa taala dia turun kepada umat manusia supaya mereka itu la'allahum yad'un, supaya mereka itu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali beriman kepada Allah, kembali beribadat kepada Allah, kembali bertauhid kepada Allah, tidak syirik dengannya akan sesuatu yang lain. Mudah-mudahan kita masih lagi perlu kepada berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tumpuan kita, orang-orang Islam kita, insya-Allah taala. Hari ini insya-Allah kita satu lagi akan bersama dengan sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak kecek masalah Ghazwatu Al-Ahzab, perang Ahzab. Atau perang Khandaq dia panggil. Jadi minggu lepas kita dapat belajar tentang peperangan Bani Nadir. Bani Nadir adalah suatu kumpulan daripada orang Yahudi yang mana mereka bertapak di Madinah sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mereka adalah satu-satunya kumpulan yang bersifat dengan penipu dan menyalahi janji apa yang mereka berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak tunai janji mereka dan mereka usaha untuk nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang jelek buruk, iaitu untuk melemparkan batu supaya kena atas kepala Nabi, atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala dengan kasihannya, rahmatnya kepada Nabi, maka dia beritahu melalui Jibril alaihissalam, maka selamatlah Nabi daripada tipu halah orang Yahudi yang buruk dan sifat dia yang jahat. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintah supaya Nabi halau hamba tubik daripada Madinah. Jangan duduk di Madinah. Anak orang tipu ni tak boleh duduk dengan orang baik. Orang jahat dia tak boleh duduk dengan orang baik. Setelah mana buat janji nak baik dah, tapi mereka tidak boleh berbaik dengan Nabi dan orang-orang Islam di Madinah. Maka mereka tubiklah, habis tubik. Anak-anak orang-orang perempuan pun akan bagi belakang. Jangan bagi senjata saja, tinggal senjata. Dan harta benda mereka adalah menjadi harta rampasan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bagi kepada orang-orang Islam antara Muhajirin dan juga orang-orang Ansar. Itu kesimpulan daripada minggu lepas peperangan Bani Nadir. Maka hari ini insya-Allah kita masuk kepada perang Al-Khandaq yang berlakunya iaitu pada bulan Syawal.
tahun 5 Hijriah. Tahun 5 Hijriah. Ahzab ni dalam Quran ada sebut. Utama surah tu Al-Ahzab. Satu surah nama Al-Ahzab. Ahzab ni jamak kepada Hizbun. Hizbun ni bahasa kita ada orang panggil di segi politik panggil parti. Tu Hizbullah, parti Allah. Tu Hizbul Adalah, parti keadilan. Itu panggil Hizb. Asalnya Hizb ni makna kumpulan. Bukan nama satu badan dak, satu dak. Nama satu parti dak, tapi nama kumpulan. Klum, jamaah minan nas, satu jamaah daripada manusia. Itu panggil Hizb. Dalam Quran ada sebut banyak tempat, lebih kurang 20 semua. Sama ada Ahzab, sama ada Hizbun. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Ingatlah bahawasanya Hizbullah. Hizbullah tu makna puak Allah, iaitu orang-orang beriman, orang-orang Islam yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berjaya. Allah jamin beri kejayaan kepada Hizbullah. Tu. Jangan tukarlah ada Hizbullah satu lagi. Jadi tubuh oleh orang Syiah. Bahawa Syiah Hizbullah duduk di Lebanon. Ini satu parti yang berkuasa, yang ada pengaruh di Lebanon. Lebanon ni satu negeri Islam tapi campur banyak-banyak parti, banyak-banyak puak Syiahnya, puak yang bukan Islam, puak Yahudi pun ada di Lebanon. Maka dia jadi satu panha dalam nak tadbir berihan negeri dia. Itu Hizbullah nama dia. Hizbullah dia tu bukan hak Tuhan sebut dalam Quran dak, tapi dia ambil munasabah. No ayat kata puak dia ni orang Tuhan. No ayat kata puak dia ni orang molek, tapi hakikat sebenarnya adalah satu puak yang dia benci kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Ahzab nama satu perang. Sebab apa nama Ahzab? Nama dia dua semua perang ni. Satu Khandaq, yang kedua Ahzab. Ahzab ni sebab apa? Sebabnya kerana musuh-musuh Islam dia pakat puak dia. Tu sepakat dia untuk nak pergi serang Madinah. Kerana puak dia tu orang Yahudi Bani Nadir dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Bani Nadir dia dendam. Kuasa dendam. Naik api lah. Kerana dihalau oleh Nabi daripada tempat duduk dia. Kota-kota dia pun dikuasai oleh orang Islam. Pokok-pokok tamak, kebun-kebun mereka diambil oleh orang Islam sebagai rampasan perang daripada puak dia. Itulah membawa pada dia tu dendam. Bila gitu nak lagu mana puak dia. Tu nak boleh ambil juga, nak boleh menang juga, nak boleh ambil tindakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu satu kumpulan puak dia ni pergi kepada Mekah. Satu jemaah puak dia. Okeylah. Tuatan dia pergi Mekah, pergi Quraisy, cari Quraisy. Cari nak pakat Quraisy. Tu. Dia duk royak gitu gini macam-macam lah. Nawi orang Quraisy ni wasa kata kena terima permintaan puak Yahudi ni. Lalu dia pergi pula ke Ghatafan, satu bani, satu kabilah yang besar di Mekah, pakat puak tu, dan kabilah-kabilah lain lagi. Tu banyak puak, maka dinamakan Ahzab. Pak puak pantamid dia panggil pantamid, seteru kong Islam. Mari duk wipun duk pakat untuk nak ambil kelik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna Ahzab. Yang keduanya Khandaq. Dia panggil juga Ghazwatul Khandaq. Khandaq ni mana parit. Parit. Sebab apa nama parit? Sebabnya bila Nabi dia tahu sallallahu alaihi wasallam, katanya
anu Nabi ada saisep dia, Ya hantar pergi tengok. Atas semua. Hidup dengan bagaimana gerak kuat musuh-musuh Islam untuk nak mari serang. Maka Nabi dapat komun maklumat katanya orang-orang Quraisy pakat beberapa kabilah puak untuk nak mari serang Madinah. Puak dia wipun boleh 10,000 orang. 10,000. Tu. 10,000 orang ni kalau banding dengan penduduk Madinah. Macam Madinah tak sampai 10,000. Tak ada ramai sekali. Jadi puak dia mari lebih pada tu. Lebih ada penduduk Madinah. Kalau tidak kan habis Madinah. Pakat ada serang. Orang-orang Islam kena bunuh. Isteri-isteri anak-anak muda dia ambil dia. Lepas tu pula anak-anak pula dia ambil dia. Harta benda Madinah pun dirapah oleh puak dia. Lalu Nabi mikir nak buat lagu mana. Nak buat lagu mana. Nabi pun syura dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Buat lagu mana kita ni? Orang nak serang ramai sampai puluh-puluh ribu tentera dia. Lalu seorang sahabat nama Salman Al-Farisi. Masya Allah. Salman ni asalnya orang Pars. Orang sebelah Iran tu. Sebelah Iran. Bukan orang Arab sini tak. Dia dulu agama Majusi. Agama semua api panggil Majusi. Bila gitu dia masuk Islam. Katanya masuk Islam setelah mana di Mekah lagi. Kata setengahnya selepas pada Nabi hijrah dia masuk Islam. Lalu dia pengusyur dalam syarat tu dia senda katanya. Dia kata kami ni kalau di Faris tu bila lawan musuh ni gali parit keliling kota-kota tempat duduk pokok kami. Maka saya cedelah. Salman kata saya cedek untuk nak Nabi tu gali parit. Gali parit. Nabi pun apa? Sebab dia tengok strategi Madinah. Pemipat Madinah tu. Dia ada bukit keliling bukit. Lepas tu ada satu pihak tak ada bukit. Mana boleh lalu masuk dengan senil lah. Kau bukit payah sikit. Nak lakar bukit tu payah sikit. Lalu Nabi dapat kata kita kena setuju di atas pendapat pengusyur Salman Farisi. Kita gali parit, panjang gali parit. Habislah sampai bukit tu bukit ni masuk. Sahabat-sahabat pun setuju. Ni satu. Satunya Nabi dia syura dengan para sahabat dia radhiyallahu anhum. Yang kedua Nabi terima. Walaupun Nabi orang sungsuk, bancakan tahan sungsuk dia. Pemimpin dia tinggi. Tapi bila mesyuarat, hak mana pengusyur pendapat yang molek comel, Nabi terima. Walaupun Salman biasa jadi orang agama lain. Farisi dalam Islam ni dia ada banyak bangsa masuk. Kata Islam ni tak kira kulit warna dak. Tak kira bangsa, tak ada kira kebudayaan dak. Macam Bilal Habasyi. Tu orang Habasyah, orang kulit hitam. Afrika. Yang tua Salman Farisi, orang Faris bukan orang Mekah dak, bukan Madinah dak. Suhaib Rumi daripada Rum. Tu mari duk wipung dalam Islam. Jadi satu krop keluar Islam. Yang wipung setiap bangsa, setiap cat mari duk di bawah Islam. Kerana Islam ni dia tidak beza antara bangsa mana pun tak kira. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda kata kullukum li Adam. Kullukum li Adam. Kamu semua pada Adam. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada lebih bagi orang Arab
atas orang ajam yang bukan Arab. Wala ajamiyin ala arabiyin. Tidak lebih orang ajam orang bukan Arab atas orang Arab illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Hak tu neraca panggil. Ukur kecewat ialah takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira bangsa Rom, bangsa mana Afrika, bangsa Arab, walaupun Arab Allah Ta'ala turun Quran mula di negeri dia sekalipun, tapi kalau dia tidak ada takwa kepada Allah, maka dia tidak ada lebih. Bahkan kalau dia jahat, maka dia juga akan mendapat balasnya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi selama ni, maka pengusyuran dia tu diterima oleh Nabi dan oleh sahabat-sahabat lain. Lalu gali. Tu panjang gali. Jadi Nabi bagi, Masya Allah, gali ni 10 orang kena 40 stor. 40 stor. Jadi kita nak kira mari 40 stor ni bersama dengan 20 met, 20 met. Apa panggil? Sip sot ni taukab 20 met, 20 met. Jadi 10 orang kena gali 20 met. Cuba kira. Gali tu ada dengan batu bukan pasir saja dah. Batu macam-macam lah. Tempat negeri Arab ni, tempat dekat bukit tu, mana batu kerah dan sebagainya. Maka dalam kejadian ni, Nabi sendiri dia turun dalam parit. Gali Nabi bersama-sama dengan sahabat dia. Tengok sifat Nabi, tawaduk Nabi, merendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia atas parit dia tengok saja dah. Nanti sang kamu buat gini endak. Nabi sendiri gali parit. Ambil batu tak atas belakang dia. Pasir penuh di perut dia, di kepala dia. Itu nak ayat sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai Tuhan sifat dia sebagai Raufur Rahim. Raufur Rahim. Dia tu sangat lemah lembut. Rahim lagi kasih sayang kepada sahabat-sahabat dia. Apa yang dihadapi oleh sahabat daripada kesusahan-kesusahan, maka Nabi dia rasa berat atas dia. Kerana nak tolong, nak bantu sahabat-sahabat dia. Itulah dipanggil Khandaq. Tu. Dalam gali parit ni Nabi berdoa. Di antara Nabi doanya gapo dia? Iaitu Nabi sebut katanya, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, jikalau tidak Allah itu memberi petunjuk kepada kami, tentulah kami tidak bersedekah, tentulah kami tidak mendapat hidayat, dan kami tidak bersedekah, dan kami tidak sembahyang. Orang tak ada hidayat gitulah, orang kafir sepuluh kafir lah. Mana nak sedekahnya? Mana nak percayanya? Mana nak sembahyangnya? Tak ada sembahyang kerana tak ada hidayat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayat yuti Allah Subhanahu Wa Taala. Tak Allah hidayat raka lemah, raka dai bericatan, sedekah dan buat bajikan lain-lain lagi. Panzilan sakinatan alaina, maka turunlah sakinah atas kami. Dengan sebab kami ini bersama Nabi berhimpun, untuk sama-sama kerjasama dalam apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka Tuhan turun sakinah, ketetapan, ketenangan, kuam sanggup. Walau hati susah berat, tu lapar lagi, dahaga lagi, bertanya kelih, pagi mari gali. Banyak hari makan masa gali parit. Kerana panjang, lepas tu pula ia payah, lepas tu kena buat dalam. Bukan tahun dah. Kalau tahun ni seni luah pula. Kalau spek seni, musuh dia lakah seni-seni. Dengan kuda dia apa. Tapi dia gali munasabah supaya nak sekat daripada serengit musuh-musuh Ahzab yang mari nak berkhianat akan kota Madinah dan nak memerangi akan orang-orang Islam. Maka sudah tentu
berhajat kepada juhud, tenaga, usaha yang kuat. Siapa apa dia lapar, tu nak buat lagu mana lapar, maka mari mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi Jabir dia wari tino dia wari makan ni. Masya-Allah, sokong wari makan ni. Makan ni untuk dia ya. Untuk Jabir ya. Lepas tu Nabi kata, mana makan ni kamu wari? Nabi pun makan ni. Makan ni, lepas tu Nabi berdoa ke apa. Jadi makan ni hak boleh seorang dua orang tu boleh makan ramai-ramai sahabat-sahabat yang duk gali pari. Tu siapa lebih lah pula. Itu satu apa panggil? Satu mukjizat. Mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang sikit jadi boleh jadi banyak. Allahu akbar, masya-Allah. Itulah orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang kerja untuk Islam, maka dia tidak dinyanyui oleh Allah. Tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ma'al mu'minin, innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang bertakwa pada Allah, bersama dengan orang-orang mukmin. Sebab tu Nabi lagi sebut, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan duka cita, jangan rasa pusing, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Itu keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dalam apa? Dalam peperangan Ahzab ini juga. Lepas tu wasabbid al-aqdam in laqina, dan tetapkanlah kaki-kaki kami bila kami berjumpa dengan musuh-musuh kami. Ya waliknya orang bila temu musuh ni, terutama musuh bilangnya banyak, cukup dengan senjata, alat-alatnya, kaki dia rasa tak lekat juga. Tak lekat apa? Sebab nak lari, nak hundur, takut mati, macam-macam lah mari. Orang manusia ni begitulah, dia rasa sayang kepada hidup lagi daripada mati. Maka dia minta wasabbit aqdamana, ya Allah, kukuhkanlah, tetapkanlah hati kaki-kaki kami, pendirian kami. Bukan kaki sangat, mana pendirian kami terhadap Islam, dan kukuhlah, kuatlah dalam menghadapi musuh-musuhnya. Itu permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah kata ni panggil satu syair, satu sajuk, dia panggil puisi. Dan doa tapi berbentuk puisi, patung-patung lah, lebih kurang itulah. Jadi permintaan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bilangnya orang Islam 3,000 orang, musuh 10,000 orang. Dalam 3,000 ni pula, bos apa tengah jalan, kelihlah satu puak, iaitu puak munafikun. Na'udzubillah min zalik. Puak munafikun gitu, cari okat, cari peluang supaya orang Islam ni pecah, orang Islam ni jadi kalah, orang Islam ni dihina. Puak dia lari tu. Lepas tu bila tanya bapa klik bapa Madinah, dia kata kami bimbang umuh-umuh kami, bimbang isteri-isteri kami, maka kami kena kelik. Tu payah tahu dah, kata kalau pergi pun tak boleh perkara kerana musuh banyak. Dia pakat dah dengan orang Yahudi di Madinah. Lalu buat dia kelik. Kelik tu bukan sekadar kelik tinggal orang-orang Islam untuk menghadapi musuh dengan secara tidak ada ramah, tapi mereka juga menghinakan. Kata-kata puak dia tu sedap-sedap lah. Di antara dia katanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam janji, kata kita ni nak makan minum daripada gedung, gedung kekayaan daripada Kaisar, daripada Kisra, Rum lah, di Rum dan Persia lah. Itu maknanya bila Nabi pergi ni, Nabi pergi buka Rum ke apa, maka harta benda rapasan tu boleh buat dia lah. Jadi buat dia kata Nabi janji nak buat kita ni boleh makan daripada harta benda kerajaan
Kisra dan Kaisar. Nabi tahu kedak ya kata fok kita sore-sore fok kita ni nak tubik pergi berak pun tak berani. Kerana tak amil. Dia menganyi gitu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menganyi kepada orang Islam. Sebab apa? Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia turun pagi tu ada batu besar. Batu besar ni sahabat tak urak. Tak urak nak akil. Katak pun tak degil. Lalu Nabi pun katak batu. Katak kali pertama Allahu Akbar. Nabi dia takbir. Katak kali kedua Allahu Akbar. Katak kali ketiga Allahu Akbar. 3 kali semua pecah. Tu. Kali pertama Allahu Akbar pecah tu tubik api, tubik nampak. Tu supaya kilat, supaya kilat, nampak cahaya. Nampak cahaya tu Nabi kata, tu aku diberi mafatih. Anak-anak kecil untuk buka di Syam, buka Syam. Tu. Nabi wis semangat kepada pada sahabat-sahabat dia ada letih. Susah berat duk duk gali parit tu. Nabi kata aku nampak bahawa aku ni diberi anak kecil untuk buka negeri Syam. Itu makna tanda kemenangan yang akan diberi kepada orang-orang Islam. Yang keduanya bila aku kata yang kedua tubik nampak api, nampak cahaya, supaya barak, supaya kilat. Lalu aku nampak kata aku diberi anak-anak kecil untuk buka Madain. Satu tempat ni Madain ke sebelah sebelah Syam tu. Lepas tu yang tiganya aku juga diberi kata tiga nampak katanya Allah Ta'ala akan beri anak kecil padaku untuk buka Yaman. Pak raja-raja ada merintah dulu tu. Tu. Jadi dengan berita ni maka sahabat-sahabat naik semangat, kau semangat. Tu. Itu cara Nabi dia dia beri didikan kepada sahabat-sahabat dia dalam masa mereka itu menghadapi kesusahan. Tu. Jadi itu sebagai sebahagian daripada pengajaran daripada peperangan Ahzab. Yang nama juga Al-Khandaq. Bila begitu kita dapati bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam selalulah dihadapi dengan musuh-musuh. Jadi musuh tak ada wuti-wuti. Pakat pantamik ni tak ada wuti daripada dulu lagi. Zaman Nabi lagi siapa zaman sekarang dia adalah pantamik panggil tahaluf. Sama ada dengan apa nama saja pun mereka bersepakat untuk nak menghancurkan Islam. Tapi sayangnya umat Islam ni dia lemah. Dia tak tahu, tak khabar katanya orang nak buat dia, orang nak khekah dia, orang nak makan dia. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dalam satu sabda dia kata, yusiku an tada'a alaikum umam. Hape-hape kamu dikerumuni oleh umat-umat min kulli ufuk, daripada tiap-tiap penjuru dunia. Tu tada'an mana mari wipung buat dia, pakat buat dia untuk nak menyerangkan umat Islam, nak buat khianat pada umat Islam oleh umat-umat bangsa-bangsa. Alaikum atas kamu. Tu supaya dengan orang ada makan hidayah. Cuba kita bayar tengok kalau kita makan makan hidayah, makan pagi, makan petang, makan tengah hari bersama anak-anak kita, sama keluarga kita, pakat ada cicah, ada makan, ada kutih, macam-macam, dihirup. Itulah keadaan umat Islam di satu masa nanti. Tu. Bila gitu Tuhan pula cabut haibah kegeruni daripada orang Islam. Jadi musuh tak ada rasa gerun, tak ada rasa takut. Tu. Tengok orang Islam ni rasa supaya hina, budak je.
halus ya. Benda kecil saja. Nak khenyek bila boleh, nak sekeh bila boleh, nak katak bila boleh, nak mati bila boleh, seolah-olah begitu. Kerana Tuhan cabut. Satu masa akan berlaku begitu. Lepas tu pula orang Islam pasal takut pada musuh. Takut pada musuh. Nak terima ikut dia kata gapo, nak terima. Dia ayat gapo, tu. Itu satu masa akan berlaku pada musuh. Sebab apa? Sebab apa? Dia panggil penyakit wahan. Penyakit lemuh wahan. Takut lemuh. Sebabnya dua perkara iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi ayat. Kerana suka pada dunia dan tak saya mati. Tak saya lawan. Pada musuh. Takut nak duduk sedap, nak duduk mewah, nak duduk seni, tak saya serabut dengan benda-benda susah. Itu sebabnya. Yang mana musuh-musuh mari duk kerumuni, duk hipung ke puak-puak dia jadi satu pakat terhaluf gabungi untuk mari buat sesuatu perkara terhadap umat Islam. Ini satu pengajaran kepada kita, kena ingat molek. Bila satu masa umat Islam menjadi mangsa dan keadaan umat Islam pula supaya apa? Kausa isaili, supaya buih yang hanyut di atas terapung-apung di atas air. Itu keadaan umat Islam suatu masa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka sebagai satu kehinaan, kerana tercabut daripada hati mereka itu sifat kasih kepada maut, kasih pada agama, kasih pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak se nak mati kerana takut hilang ke dunia dan kebenaran. Itu satu pengajaran daripada peperangan Ahzab. Yang keduanya, kita tengok fikiran yang baik, pengusuran yang berfaedah patut kita terima, walaupun daripada orang rendah sekalipun, orang bukan rakyat tinggi sekalipun, kita terima untuk faedah sesuatu kerja kita, untuk menjayakan kerja-kerja kita, dalam kita nak mengatasi perkara-perkara yang boleh membawa pada kehinaan kita atau kegagalan kita. Yang ketiganya, kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, dia tu selalu mesyuarat, tanya sahabat-sahabat dia, terutama dalam peperangan. Kerana perang ni sebenarnya tidak siapa nak perang, tapi oleh kerana dia mahu nak mari serang, dia mahu nak buat jahat, dia mahu nak buat baik kepada Islam, maka kita kena ambil satu sikap yang boleh menjaminkan daripada atau mempertahankan daripada serangan musuh-musuh. Lalu Nabi timu akan pengusuran Salman Al-Farisi, sehingga Nabi kata Salman min ahlil bait. Tu Salman min ahlil bait. Salman tu daripada keluarga rumah Nabi. Siapa tangga tu Nabi terima Salman. Jadi kalau orang kata ngapa Nabi terima Salman sebagai ahlul bait, kadang-kadang orang tu tak terima isteri Nabi tak ada masuk dalam ahlul bait lagi. Itu ni satu perbincangan yang luas antara orang yang menentang katanya isteri Nabi itu bukan ahlul bait. Isteri Nabi itu makna Ali, Fatimah, banyak tu ya. Padahalnya ahlul bait ni masuk belaka keluarga Nabi, masuk isteri-isteri dia, dan orang-orang yang jadi keluarga dia itu ahlul bait sebenarnya. Lepas tu pula kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dalam puisi dia, dalam syair dia, sebagai doa dia kata lain pada tu lagi, dia kata innal ula qad baghaw alaina iza aradu fitnatan abaina. Sesungguhnya orang yang mau membuat zalim atas kita, orang yang mai serang tu orang baghaw belaka, berat ni orang yang mari dia serang, dia sekat jalan, orang-orang yang berjalan atau serang satu-satu negeri. Iza aradu fitnatan, apabila mereka itu mau satu fitnah,
mana buat fitnah huru hara. Fitnah ni makna satu azab, yang kedua makna huru hara, yang tiga makna percobaan. Itu makna fitnah. Abaina. Nabi kata banyak kali, kita akan tidak boleh terima sama sekali. Tu kena lawan, kena perang dengan dia kalau dia nak mari serang negeri kita Madinah Al-Munawwarah. Lepas tu pula kita dapati di antara kemujarannya, iaitu bahawasanya orang-orang mukmin dia bersemangat tinggi, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memberi semangat kepada orang-orang Islam supaya melawankan orang-orang musuh-musuh yang cuba nak mari buat khianat akan Madinah. Dan pula orang-orang Yahudi daripada Bani Quraizah, mereka duduk di Madinah, tapi mereka telah berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan Madinah, tapi mereka juga menyalahi janji supaya dengan Bani Nadir juga. Jadi Ahzab ni pakat pada Yahudi, orang munafik, orang kafir. Tiga golongan ni selalu lah mereka rancang untuk nak membuat sesuatu perkara daripada benda jahat terhadap orang Islam. Kemudian orang Islam dan Nabi kerja sungguh. Itu satu pengajaran yang kita dapat mengambil daripada perang Khandaq atau perang Ahzab ni. Kerana nak gali parit bukan mudah. Yang Nabi tak biasa buat, orang Arab tak biasa buat. Orang Arab bila nak perang dia tak biasa gali parit untuk jadi satu pertahanan ni. Tapi Nabi dengan pengusuran Salman ni dia gali parit. Jadi dengan tidak biasa buat dia, lepas tu panjang pula parit, luas pula, lepas tu pula panggil tenaga yang tidak ramai, tapi oleh kerana mereka sungguh. Cawak lacing dia panggil. Cawak lacing. Itu kita kena ambil satu pengajaran dari segi ni. Bila kita nak buat sesuatu kerja, kena sungguh, barulah mendapat kejayaan. Kalau duk main lepas-lepas, maka boleh jadi tak berjaya. Oleh itu ini satu pengajaran yang besar, terutama ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu sunnah Nabi lah bersungguh dalam kerja ni. Kerana Nabi dia kerja sungguh dan sahabat-sahabat dia pun turut dia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula kita dapati bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hari kali parit pun ada orang-orang kafir puak Ahzab ni, dia mari cari tempat mana, tempat lemah-lemah, tempat lubang ada lagi, tempat ada celah-celah tak ada nak gali parit, maka puak dia mari masuk celah tu. Itu satu cara perang puak dia. Bila gitu, tapi Nabi dan sahabat-sahabat dia jaga tempat mana nampak lemah, tempat mana nampak peluang untuk orang kafir nak mari, maka dia dia hambat puak dia. Sampai setengahnya kena duk lawan dulu, lari puak dia, tinggal kuda-kuda, tinggal alat-alat perang. Itu satu kejadian yang berlaku dalam perang Ahzab ni. Lepas tu pula Khandaq ni adalah dia panggil dalam bahasa perang dia panggil al-harbu khid'ah. Al-harbu khid'ah. Perang itu satu tipu. Kena ada satu benda yang nak jaya dalam pertahankan, tak sewa jadi perang. Tu bila gali parit, maka orang-orang Ahzab mari tengok wasa hege. Allah, masya-Allah. Masya-Allah, kerana panjang parit, kerana luasnya parit. Tu. Pok dia mari duk cengang, duk bira-bira parit, nak buat lagu mana caranya nak mengatasi, nak lakah parit tu. Tu. Lepas tu belum daripada nak jadi perang tu, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk satu mukjizat pula, iaitu mukjizat mari angin, mari ribut kuat. Sehingga kemah-kemah orang Ahzab duk tak kemah, duk pasal kemah, puyuk-puyuk buat dia tu disipuk oleh angin, diribut habis. Tu. Kerana itu adalah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala atas tentera dia.
tentera pasang angin. Nah, banyak Tuhan tolong dengan apa ni tentera-tentera dia supaya we semangat pada orang Islam dan we orang Islam mencapai kemenangan. Itulah hari ini lebih kurang cara seperti lalu kita dapat belajar sama dengan perang Ahzab, insya-Allah taala. Mudah-mudahan dapat kita menjadi pengajaran kepada kita sekalian, insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.